Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat lagi meneruskan kehidupan kita di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup atas dunia ini kalau tidak menambahkan ibadat, tidak meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka hidup tidak bermakna ataupun tidak berguna. Kerana dia akan menyusahkan kita di akhirat, yang menyebabkan kita banyak masalah yang tak akan selesai hanya dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Motivasi iman kita pada pagi ini di bawah tajuk manusia sangat mengharapkan, sangat bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun dalam bahasa ilmu dia panggil alif iftiqar ilallah. Artinya manusia ini sangat bergantung, sangat berhajat, sangat memerlukan kasih sayang, rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Buka surah Fatir ayat yang ke-15. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Maksudnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Allah sebut di sini siapa kita? Al-Faqir. Apa makna fakir? Fakir ni orang yang sangat berhajat kepada orang lain. Itu makna fakir. La takunu li nafsik. Dia sendiri nak urus dia pun tak cukup, nak bagi tolong orang lain lagi tak boleh. Maka itu dia panggil fakir. Dalam ayat ini maksudnya fakir kepada Allah, artinya kita ni sentiasa mengharapkan, sentiasa bergantung, pagi, petang, siang, malam, zahir dan batin kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Allah cerita kepada kita tentang apa yang kita buat ni bukan untuk Allah. Kita solat ke, kita puasa ke, kita sedekah,
Walaupun dalam Al-Quran Allah buat satu ayat, man yaqridullaha qardan hasana, siapa dia beri hutang kepada Allah, sehingga puak-puak Yahudi kata Allah Ta'ala ni fakir sebab Allah Ta'ala minta berhutang. Itu bahasa yang digunakan supaya kita nampak bahawa hutang itu kena bayar. Hutang kena bayar. Allah kata siapa dia beri hutang kepada aku, bermaknanya Allah akan bayar balik apa yang kita beri. Itu gambaran yang cukup jelas bahawa manusia ini sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita buat untuk kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita derhaka ke, kita taat ke, tidak mengurangi hak Allah Ta'ala. Tapi yang ruginya, yang celakanya, iaitulah manusia yang tidak patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Huwal ghaniyyu wallahu huwal ghani. Allah Ta'ala itu maha kaya, dia tak berhajat kepada kita, kita berhajat kepada Allah. In yasha' yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki, nescaya dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang lain baru untuk menggantikan kamu. Itu di antara dia panggil sunanil kaun, sunnatullahi fil khalqihi. Manusia ni silih berganti. Tak ada orang hak zaman dulu sampai hari ni masih wujud lagi, tidak ada. Kalau ada pun seorang manusia itu pun sudah mati, cuma tak masuk dalam bumi. Tuan-tuan boleh kenal dia ni, nama dia Fir'aun. Fir'aun ni orang duduk sebar dalam internet, ada pasport dia tu. Kau tak tengok lagi, Fir'aun ada pasport, dia boleh travel lagi walaupun dia sudah mati. Itu yang makhluk kita tengok hak panjang umur atas dunia ni, hak ada lagi atas bumi mati. Tapi maknanya silih berganti manusia tu. Katakanlah aku tak nak kamu, aku habis ya, bagi orang lain pula duduk atas dunia ni. Wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz. Semua itu tak payah bagi Allah Azza wa Jalla, senang je. Ini ayat 14, 15, 16, 17, Allah SWT tunjuk kepada kita bahawa dialah yang maha gagah perkasa, yang maha kaya. Semua makhluk ini berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat 18, masing-masing manusia hanya memikul kesalahannya sendiri, sebagaimana yang disebut dalam ni, wala tazir waziratun wizra ukhra, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Maksudnya dosa masing-masing yang tidak ada kaitan dengan kita, itu masing-masing bawa. Tetapi kalau ada kaitan, jangan kata saya tak ada apa-apa dengan awak lah. Bapa dengan anak ada kaitan, suami dengan isteri ada kaitan, orang-orang yang bertanggungjawab di bawah orang-orang jagaan dia ada kaitan. Dalam hadis Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu penguasa, pemerintah, dan kamu bertanggungjawab dengan orang di bawah tanggungjawab kita. Jadi kita kata baca ayat Quran ni relax, tak apa, masing-masing. Betul, ayat Quran itu masing-masing, tetapi dalam hal peribadi masing-masing yang tidak ada kaitan dengan kita, yang tidak ada kaitan dengan kita. Tengok Allah gambarkan, wa in tad'u musqalatun ila himliha. Dan jika seorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya, walau kana dza qurba. Pada hari kiamat esok, orang ni panggil anak beranak dia, panggil kawan-kawan dia, panggil dia punya member-member, tak ada siapa nak mari dah. Nak pergi mana dia? Siapa dia yang sanggup lagi? Jadi semua orang sudah tidak sanggup. Masing-masing membawa diri, masing-masing mengatakan aku tak tahu, kamu punya pasal. Inilah yang kita bimbang nanti, bahawa tidak ada siapa yang boleh bantu setelah sampai di akhirat nanti masing-masing.
Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya. Semua kita ini tak lihat Allah, tapi kita kenal Allah Azza wa Jalla melalui sifat-sifat dia, melalui nama-nama dia, dan melalui contoh apa ni, kuasa Allah Ta'ala yang dia tunjukkan di atas alam ini. Itu. Kemudian wa aqamus salah, orang yang mendirikan salat dengan benar-benarnya. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsih. Sesungguhnya, dan siapa yang mensucikan diri dia. Nah, ini kerja kita para jemaah sekalian. Sekarang ni kita sudah tahu, kita berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari kiamat esok tak ada siapa boleh tolong siapa lagi dah. Masing-masing bawa diri. Orang yang selamat man tazakka, siapa dia sucikan diri dia. Mana atas dunia ini kita buat kerja berusaha sungguh-sungguh, sebagaimana yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku ni setiap hari beristighfar 100 kali. Nabi kita beristighfar 100 kali, sedangkan dia tidak berdosa. Dia maksum daripada dosa. Bagaimana dengan kita? Berapa kali sehari yang kita istighfar? Berapa kali sehari kita bertaubat, membersihkan diri kita daripada dosa dan maksiat? Wa ilallahil masir, dan kepada sesungguhnya ia mensucikan dirinya, dan kepada Allah kembalinya kita semua, kepada Allah. Muslimin dan muslimat pada jemaah sekalian, ini ayat yang kita tadabbur bahawa manusia itu berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita kata kita berhajat, bila kita kata kita ni perlukan kepada segala perkara, maka bagaimanakah kita nak tunjuk kita terpatuh kepada Allah Azza wa Jalla? Dalam ayat tadi Tuhan kata wa man tazakka. Dalam ayat sebelum itu wa aqamus salah. Orang yang beriman dengan ghaib, kemudian dia mendirikan salat. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita tengok ibadat yang kita buat, ibadat yang kita lakukan ini, itulah yang menunjukkan kita tu patuh berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadat terbagi pada dua kategori. Cuba tanda, ibadat ini terbagi pada dua kategori. Yang pertama dia panggil ibadat qalbiyah, ibadat yang bersifat hati. Hak ni tak nampak. Mana orang nampak dalam hati kita? Ikhlas, tawakal, sabar, itu semua dia panggil ibadah qalbiyah. Yang merosakkan dia pun banyak juga. Riya, takabur, hasad, bangga diri, macam-macam lagi. Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Bila kita buat ibadat qalbi wal amali, hati dan ibadat secara fizikal tubuh kita. Kita solat, kita sujud pada Allah Azza wa Jalla, kan? Kita rokok pada Allah Azza wa Jalla, itu secara zahir. Adakah hati kita turut rokok ataupun tidak? Itu yang diperbahaskan sekarang ni. Biar kita nampak dua-duanya kena ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, fa ammar ruku' fa azzimu fihi rabb. Waktu rukuk besarkan, agungkan Allah. Kita baca subhana rabbiyal azim, kan? Itu dipanggil mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dia baca, saya tak pastilah kita pernah baca ke belum lagi. Kalau belum pernah lagi, kena baca. Saya dah bagi dah hari itu kitab, apa nama kitab kecil kita? Perisai Muslim, kan? Dah dapat dah. Di antara doa Nabi kata apa? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya Allah, hanya kepadamu aku rukuk, dan hanya denganmu aku beriman, dan kepadamu aku serah diri. Dalam kita rukuk baca doa lagi, khasha'a laka sam'i, telah khusyuk maknanya telah tunduk, telah akur kepadamu ya Allah pendengaran aku, penglihatan aku,
otak aku, segala tulang-tulang dan segala anggota kita ni semuanya tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Kata di Imam Ibn Rajab, hadis doa ini menunjukkan bahawa khusyuknya itu, iaitulah dalam rokok kita menghasilkan semua anggota lain khusyuk pada Allah Azza wa Jalla. Semua anggota lain khusyuk pada Allah Ta'ala. Selesai daripada rukuk, kita terus sujud. Maka Nabi SAW beritahu apa? Sujud itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Tempat yang paling rapat kita dengan Allah Azza wa Jalla ketika kita sujud. Maka berusahalah para jemaah sekalian supaya kita sentiasa sujud pada Allah Azza wa Jalla. Sujud dengan sempurna. Dan di antara amalan sujud yang patut kita kena usahakan, iaitulah kita boleh letak dahi kita di atas lantai. Kecuali orang yang benar-benar uzur, terpaksa duduk atas kursi, sujud dengan isyarat. Itu dia panggil isyarat je lah, turunkan kepala sikit. Tapi makna sujud itu iaitulah kepala duduk di atas, dahi di atas lantai, punggung lebih tinggi terangkat. Itu dia panggil sujud. Kalau kita duduk atas kerusi, itu dia panggil isyarat untuk sujud. Maka panjanglah cerita dia tentang masalah gini, sebab itu terlibat dengan hukum-hukum fiqh. Hanya orang yang uzur benar-benar yang dapat menentukan sama ada dia uzur ataupun dia tak uzur, setakat mana dia mampu buat atau tak buat, eloknya ditunjukkan kepada doktor dan juga para ustaz, adakah saya ni layak untuk solat atas kerusi ataupun tidak. Baiklah para jemaah sekalian, bagaimana kita nak tunjuk, nak dapat nak menjiwai kita ni berhajat kepada Allah Azza wa Jalla? Tuan-tuan tanda, ada dua jalan. Yang pertama sekali, idraku azamatil khaliq. Kita kena menjiwai, memahami, mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla. Kita kena mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Sebagaimana kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad. Fudail Ibn Iyad ni masyhur, seorang ulama yang hebat. Dia kata a'lamun nas billah akhwafuhum min. Orang yang paling mengenali Allah Ta'ala, inilah orang yang paling takut pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling mengenali Allah. Kita, bila kita masuk dalam tajuk ini, ma'rifatullah, orang yang mengenali Allah, dengan orang yang mengetahui ada Allah, berbeza. Sehingga para ulama kata, kita jangan mudah-mudah dalam masalah ma'rifah. Kalau kata setakat orang tahu ada Allah, ketua pemberontak dalam dunia ni siapa? Siapa dia pemberontak? Syaitan. Dialah yang mula-mula engkar perintah Allah Azza wa Jalla, kan? Dia tahu tak ada Allah? Tahu. Bahkan dia berdoa, anzirni ila yaum yub'atsun rabbi, wahai Tuhan, tangguhkan aku ni tak mati-mati sampai hari kiamat. Tapi dialah manusia yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu maknanya orang yang mengenali Allah, artinya dia kenal, dan dialah orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Fudail lagi, rahbatul abdi minallah, takutnya seorang hamba itu kepada Allah Azza wa Jalla mengikut tahap ilmu dan pengetahuan dia tentang Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita nak menjiwai yang kita ni berhajat kepada Allah Azza wa Jalla, bila kita tahu keagungan Allah Azza wa Jalla, semua dunia ini duduk di bawah kuasa Allah. Tadi Tuhan kata, kalau aku nak hilang kamu, mari wa ya'ti bi khalqin jadid, boleh je. Wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz, bukan payah pun Tuhan kata. Simple je aku nak. Kita tengok umat-umat yang terdahulu binasa, berapa saat dia binasa? Sekejap ya.
Sekali malaikat mari tempit, mati habis. Sekali bumi selam dia punya orang ni, mati habis. Kita tengok apa yang berlaku dalam tsunami, dalam apa-apa peristiwa, beberapa saat, detik, ketika ya. Nah, satu bandar boleh hilang, satu kampung boleh hilang. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tanda yang kedua, idraku dha'fil makhluk. Kita kena mengetahui bahawa makhluk ini makhluk yang sangat lemah. Kita ini makhluk sangat lemah kita. Walaupun kita rasa kita ni ada pangkat, ada kedudukan, ada harta, ada tu, ada ni, ada keturunan, ada tapi asasnya bila kita kata kita makhluk, maka lemahlah dia. Lemah tak lemah pun. Hebat tak hebat pun kita, kalau tak makan, tak larat. Kalau tak ada siapa tanya kita khabar kita, tak hidup juga. Maka kena letak dua perkara. Kita berhajat kepada Allah Ta'ala, dan kita ni makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Baik, itu dua mekanisme bagaimana nak menjiwai supaya kita menghayati, kita mengetahui bahawa kita berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni kita pindah kepada isu yang kedua. Apakah tanda-tanda seorang itu menjiwai dia ni merasai dia berhajat kepada Allah Azza wa Jalla? Yang tadi cara, ni tanda. Kita nak tengok parameter, adakah kita ini termasuk orang yang rasa berhajat kepada Allah Ta'ala ataupun tidak. Ada beberapa tanda. Yang pertama, ghayatuz zul lillahi ta'ala. Kita sangat-sangat menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menyayangi Allah Azza wa Jalla. Kita yang pertama sekali, kita menghinakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebagaimana yang telah diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah suruh kita buat. Allah suruh kita lakukan benda yang kita lakukan. Dalam Al-Quran suratul Ahzab ayat 36, Allah kata apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tuhan kata tidak ada pilihan bagi orang mukmin dan juga mukminat apabila Allah putuskan satu perkara. Jangan duk mikir nak epil lagi, jangan duk fikir nak tarik, nak lah. Kita terpaksa kena terima. Yang pertama, terima. Yang kedua, wa yusallimu taslima, menerimanya dengan hati. Bukan kata saya terimalah hukuman ini nak macam mana. Nah, macam kita pergi ke mahkamah, kita dijatuhkan hukuman bersalah oleh pihak hakim. Saya terima lah hukuman ini, tapi saya tak menerimanya. Tak. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, bila Allah Ta'ala kata halal, haram, boleh ke tak boleh. Saya tadi mengikuti bacaan Al-Fadhil imam kita yang disebut tentang Al-Kalalah, tentang orang yang mati yang tidak ada anak, tak ada bapa. Siapa dia yang akan pusaka? Jadi para jemaah sekalian, bila kita baca ayat pusaka dalam Quran, detail begitu sekali. Orang ini dapat 1/8, orang ini dapat 1/2, orang ini dapat 1/4. Sehingga kan ulama tafsir kata Allah Ta'ala tak serah tugas membahagi pusaka ini kepada Nabi, kepada malaikat, tapi Allah Ta'ala bagi sendiri pusaka. Bila sampai waktu kita nak terima pusaka, berat hati juga rasa. Kenapa ni adik saya ni laki-laki kecil pula, saya ni Kak Long, Kak Ngah, Kak Cik tak dapat sikit, dia boleh, yang bongsu ni dapat banyak. Subhanallah ya. Dia ada perasaan. Maka Allah kena sebut dalam ayat wa yusallimu taslima. Kita kena terima arahan Allah Ta'ala itu
dengan penuh hati, barulah tanda kita tu iftiqar kepada Allah Azza wa Jalla, kita tunduk betul-betul bahawa inilah arahan Allah Azza wa Jalla. Cuma orang yang tak faham arahan Allah Ta'ala saja yang mengamuk ataupun menentang undang-undang Islam. Menentang undang-undang Islam sebab apa? Sebab kita tidak tahu dan kita tidak menghayati rahsia di sebalik pensyariatan itu sendiri. Dulu anda dah sebut di antara buku yang saya usahakan untuk para jemaah dapat info ataupun maklumat tentang rahsia syariah ini dalam sebuah buku, nama dia Keindahan Islam. Menarik buku ni. Di saat orang duduk sebut rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kan. Rahmat tu duduk di mana? Duduk di syariatnya yang sangat indah. Bila Allah suruh buat, kita nampak oh begini. Bila Allah tak larang, kita nampak begini. Kita ni kalau tahu sebab, kita rasa lebih tenang untuk menerima. Kenapa tak boleh masuk ni? Saya selalu ikut jalan ni, tiba-tiba polis tak bagi masuk. Nak marah kita dah, oh jauh pula ni, kena pergi hutan 5 km depan pusing balik. Tapi kalau diberitahu, awak nak masuk jalan ni, kat depan sana tanah runtuh, kalau pergi boleh jadi mati, kita pun tak nak lalu. Itu dia panggil memahami rahsia syariat itu, menyebabkan kita bertambah iman, lebih kuat keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Tanda yang pertama iaitulah tunduk menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sehina-hinanya. Ya Rabbi ya Karim. Sebab itulah para jemaah sekalian, tempat yang paling rendah sekali kita letak, tempat yang paling kita rapat dengan Allah Ta'ala waktu kita sujud di atas lantai. Lantai yang kita sujud, disitulah tempat orang pijak, tempat orang lalu, tempat macam-macam. Dan tidak digalakkan setiap orang itu bawa sejadah dia sendiri. Biar kita sujud di atas tempat orang pijak tu. Itu yang kita nak. Yang kedua, at-ta'alluqu billahi wa bi mahbubatihi, iaitulah kita kena gantungkan hati kita dengan Allah Ta'ala dan semua perkara yang Tuhan suka. Tanda kita letakkan hati kita ni, bergantung hati kita dengan Allah Azza wa Jalla dan dengan semua perkara yang Allah Ta'ala suka. Di sini contoh yang paling simple sekali yang dibuat oleh para ulama, iaitulah hadis 7 golongan orang yang duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Ingat tak? Siapa dia boleh sebut 7 perkara ni? Banyak dah. Selalu je kita ingat. Ustaz-ustaz banyak dia sebut ada ni. 7 perkara. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Di sini kata di Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, untuk kena tanda, ulama hadis yang sangat masyhur dalam dunia Islam ni, nama dia Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ibnu Hajar ni kata apa? Rajulun, seorang yang hati dia terikat dengan masjid, dia kata isyaratun ila tulil mulazamah biqalbihi, menunjukkan bahawa hati dia tu terlalu terikat sangat dengan masjid. Dia duduk rumah dia pun duduk ingat nak pergi masjid, duduk tunggu azan je, tunggu azan, duduk tunggu waktu-waktu yang dipanggil ke masjid. Ini tunggu dipanggil ke masjid. Jadi ini dipanggil tulul mulazamah. Walaupun kita duduk luar masjid, mana kita ni manusia, kena balik ke rumah juga. Ada waktu kita pergi keluar, pergi kerja, tapi duduk tempat kerja pun jam kita tu siap kan. Lagi 5 minit nak azan, lagi berapa minit lagi nak masuk waktu, sudah ada persiapan. Dan Nabi kita takbir perkataan qalbuhu mu'allaqun, hati terikat dengan masjid. Mana apa? Ai daim silah billahi azza wa jalla, sentiasa ingat kepada Allah azza wa jalla, dalam walaupun dia sibuk setara mana,
kelang kabut setakat mana, tapi hati itu terikat. Masya Allah, tabarakallah. Saya duk tengok hari ni kita tak usahlah sibuk sangat. Kadang-kadang waktu kenduri kahwin anak ya, ada orang mesej, ustaz, tak boleh ke kita jamak hari ni? Nak jamak dah, kita kata jamak kenduri, tambah satu lagi dah. Dulu jamak musafir, jamak ni jamak kenduri pula dah. Hak jamak jam pun ada juga. Macam-macam. Ini kita tunggu majlis ahli pejabat mufti waktu keluar dia punya risalah bayan linnas, jamak kenduri pula. Nah, baik. Maka di situlah timbul kata-kata masyhur dia kata orang soleh, orang yang nak berjalan atas dunia, pengembaraan atas dunia, berjalan dengan tubuh dia. Orang yang nak berjalan ke akhirat, maka dia berjalan dengan hati dia, berjalan dengan hati. Tanda yang ketiga tanda orang ini berhajat kepada Allah Ta'ala, mudawamatuz zikri wal istighfar, sentiasa berzikir dan beristighfar. Duk diam-diam, tak bunyi benda lain. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir ni ingat dah. Berapa kali dah anda tanya, jamaah jawab jawapan yang sama. Zikir sudah ingat. Yang tak berapa ingatnya nak berzikir. Itu jawapan hak masyhur, standard jawapan, betul tak? Dia panggil jawapan standard. Zikir ingat dah. Siapa tak ingat? Subhanallah, kata alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ni doa yang Nabi sebut, yang ringan atas lidah tu. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Semua dah ingat. Tapi oleh kerana kita rasa kita tak berhajat banyak kepada Allah Ta'ala, ia menyebabkan hati kita lalai daripada berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi kata, demi Allah aku beristighfar kepada Allah Ta'ala dan aku bertaubat kepadanya pada setiap hari lebih daripada 70 kali. Ada riwayat kata, innahu la yughana ala qalbi, hati aku ni macam berkarak je. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, aku beristighfar pada setiap hari 100 kali. Masya Allah, tabarakallah. Nabi nak ajar kepada kita, orang yang berhajat maka dia akan banyak apa? Banyak sebut. Terus kata apa? Orang yang perlu bantuan, pagi-pagi duk tunggu tangga masjid, duk tunggu di pasar pagi, pergi ke pejabat kebajikan, sebab dia berhajat. Bagaimana kita nak tunjuk kita berhajat kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana kita nak tunjuk kita berhajat pada rahmat Allah Ta'ala? Maka tidak ada lain kecuali kita berdoa, kita berzikir sentiasa. Dalam doa yang Nabi kita baca, yang masyhur, doa ni menarik. Nabi kata apa? Allahumma rahmataka arju. Cuba kata sekali, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Menarik doa ni. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, hanya rahmatmu aku mengharapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, kamu jangan serah aku, nak jaga aku sendiri walaupun sekelip mata. Maka oleh itu, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah, elokkanlah semua urusan aku ni. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali-Mu. Dalam doa yang Nabi kita yang kita baca waktu pagi, ya hayyu ya qayyum, kata semua, bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa yang kita baca pagi, baca petang, termasuk dalam zikir maksur pagi. Ya hayyu ya qayyum. Kalau boleh kita baca doa ni, kita menjiwai. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kita sebut ya wahai Allah yang maha hidup,
yang maha berkuasa, dengan rahmat-Mu lah aku minta pertolongan. Baikkanlah segala urusan aku. Ini permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi lah doa-doa lain. Tanda yang keempat, bimbang, cemas. Kita takut amalan yang kita buat ini tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Letak rasa takut. Ketika Aisyah radhiyallahu anha baca ayat Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang diberi kepada mereka apa yang telah mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Dia buat dah ibadat, tapi hati takut. Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah orang ini orang yang minum arak, orang yang mencuri? Nabi kata, la, ya benar tersedik. Orang ini orang yang berpuasa, orang yang salat, orang yang sedekah, wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, tapi mereka masih takut Allah Ta'ala tidak kabulkan amal. Maka kita setiap masa, setiap waktu kita kena minta Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami. Kalau kita confirm dah, tak apa dah, saya punya amalan Allah Ta'ala dah kabulkan, itu manusia maghrur namanya, orang yang terperangkap dengan jaringan syaitan, sebab dia confident, dia apa yang dia buat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang rasa dia takut pada Allah Ta'ala sentiasa doa. Dan satu lagi yang kita kena rasa cemas, apakah pengakhiran hayat kita, akhir hayat kita, syaqiyun am sa'id. Kan dalam hadis kejadian manusia, ingat hadis kejadian manusia, Nabi kata apa? Bila cukup 40 hari tu, malaikat mari, dia tulis rezeki dia, ajal dia, orang ni baik ke orang ni tak baik, syaqiyun am sa'id. Kita tak tahu. Ada orang yang Masya Allah daripada awal muda dia sampai ke akhir umur, di antara dia dengan syurga hanya sehasta lagi, ibaratnya terlalu dekat. Fasabaqul qadar, takdir Allah Ta'ala tukar mari, dia mati tidak dalam Islam, wal'iyazubillah. Ada orang sepanjang hidup dia lara, tapi di saat nak mati, dia mati dalam beriman. Dulu anak cerita kan, cerita pakcik yang bukan Islam, yang masuk Islam selepas dia di akhir hayat dia. Seorang sahabat Nabi, tanda nama sahabat ni pelik, gelaran dia nama dia Al-Usairim dengan sad, Al-Usairim. Usairim ni nama dia Amr bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masuk Islam pada pagi perang Uhud. Dia mati sebelum solat zuhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah seorang manusia ahli syurga yang tak pernah solat. Kalau orang tanya kita, ada tak ahli syurga tak solat? Jawabnya ada. Kenapa? Dia masuk Islam pagi, dia mati tengah hari. Nama ada pula orang guna hadis ni, dah tak payah solat lah, ahli syurga juga kita. Itu cerita karut punya orang. Maka perasaan cemas, perasaan berhajat pada Allah Azza wa Jalla itu yang menyebabkan kita sentiasa takut. Takut Allah Ta'ala tak kabul, dan ketakutan kita lagi, takut kita mati tidak dengan husnul khatimah. Hari ni tuan-tuan duk sebar, ni sehari dua ni pula sebar pula. Semalam ke bila yang orang mati lepas atas masjid ni, dia sudah betul jadah imam, dia duduk mati, baru kita kata insya-Allah husnul khatimah. Tak boleh confirm kita boleh mengharapkan insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan dia ni mati dengan husnul khatimah. Itu yang kita mampu. Jadi dia kata dia ni confirm ada surga lah, confirm tidak boleh. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang boleh menentukan orang ni ke mana. Maka dengan ini para jemaah sekalian, 4 cara tanda-tanda seorang itu berhajat kepada Allah Azza wa Jalla, dan akhirnya hakikat kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala ada beberapa sebab, tanda sebab Allah SWT itu
hakikatnya dia terkaya daripada ibadat yang dibuat oleh hamba dia. Orang ni tak ada manusia ibadat Allah Ta'ala, dia tetap berkuasa. Dia tetap berkuasa. Yang ruginya manusia bukan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, qabul tak qabul amalan kita ini huwa min fadlillahi wa rahmatihi, semuanya dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita jangan berani. Pernah orang bagi tahu cerita tentang orang ni masuk syurga, Nabi kata wallahi la adri wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuf'alu bi wala bikum. Nabi bersumpah, aku tak tahu, aku ni Rasulullah, tapi aku tak tahu apa yang Allah nak buat pada aku. Ini maknanya kuasa mutlak itu duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Dengan tanpa kita menafikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain Nabi kata lan yunji ahdan minkum amalu. Tak ada siapa pada dunia ni boleh menyelamatkan dia semata-mata amalan. Semata-mata amalan. Jangan tak buat amal pula. Orang tanya wala anta ya Rasulullah, Tuhan sendiri. Nabi kata wala ana. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin, kecuali dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla barulah kita dapat apa? Dapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla, dapat selamat dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kita kena sedar bahawa segala pemberian anugerah itu hanya daripada Allah Azza wa Jalla. Tuhan nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, itu hak dia, tak ada siapa boleh pertikaikan. Yang keempat, kita janganlah yakin, confident bahawa kita sudah selamat. Lah. Hari ni kita orang mari duduk kempen insurans tu insurans ni, takaful tu takaful ni, tak belilah kita, tapi untuk siapa? Untuk orang lain. Kalau kita sakit boleh lah, kalau kita mati boleh juga. Boleh ke siapa? Boleh ke isteri dengan anak-anak. Maknanya kita jangan yakin confirm yang kita ni semata-mata duduk di atas keselesaan hidup lah. Sebab manusia ni akan sentiasa duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, kita kena sedar bahawa kita kena takut Allah Ta'ala waktu kita zahir dan juga waktu tersembunyi sama aja bagi Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, hakikat kita berhajat Allah Ta'ala ini iaitulah apabila kita dapat mengagungkan arahan Allah dan kita dapat menghormati, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kata saya ikut, tapi arahan dilanggar, apa arahan tidak diikut, larangan dilanggar, maka kita mengatakan ini manusia yang tidak membesarkan Allah Azza wa Jalla. Itulah di antara motivasi iman kita pada kali ini, iaitulah manusia berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Cara kita nak berhajat macam mana tadi? Dua perkara. Yang pertama, kita menyedari keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita menyedari bahawa manusia ini lemah, manusia ini lemah. Kemudian kita berpindah kepada apakah tanda-tanda seorang itu berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa tanda ada tadi? Ada 4 tanda kan? Ya, ingat balik. Tanda yang pertama, manusia itu berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia yang pertama? Menghinakan diri dengan penuh kehinaan. Yang kedua, bergantung kita, hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sentiasa zikir dan istighfar. Yang keempat, qabul, bimbang amalan kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu, pada hakikatnya bahawa kita kena sedar pula, kita kena tahu bahawa Allah SWT kaya, tak perlu kepada amalan kita. Dan qabul tak qabul amalan itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. Kemudian segala pemberian itu hak Allah Ta'ala, dia nak beri, dia tak nak beri. Yang terakhir sekali, manusia jangan rasa yakin bahawa mereka sudah berada di atas keamanan. Jadi kemudian yang kelima, iaitulah takut kita kepada Allah Ta'ala tu kena sentiasa zahir dengan batin. Dan yang terakhir sekali, iaitulah
parameter berhajat kita kepada Allah Ta'ala, kita tengok kepada bagaimana kita dengan arahan dan larangan daripada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.